So pengalaman AJ yang macam AJ cakap tadi, AJ pernah jumpa orang pakai jubah, yang pakai serban siap ramai-ramai duduk atas meja tengah makan. Betul tu tak ada orang lain, dorang je, depa-depa je. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini, pada tahun yang baru ini 2024, kita teruskan lagi akan video reaksi seram kita, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara misteri ataupun perkara-perkara seram ataupun video-video seram yang ada di Malaysia ataupun di luar negara. Okey baik, FJ tak nak melengahkan masa, jadi kita teruskan akan video reaksi seram kita pada malam ini, di mana ada satu posting ini di Facebook. Dia menunjukkan gambar lah, satu gambar ini satu orang pemuda ini sedang duduk makan dan dikelilingi oleh orang kata orang ramai lah, iaitu berjubah putih dan juga berkopiah. Yang di belakang tu ada pakai tudung putih dan sebagainya, semua berpakaian serba putih. Dia duduk di tengah-tengah meja itu. Okey, gambar ni adalah gambar AI, bukan gambar yang sebenar. Tapi dekat sini kita tengok akan status dia terlebih dahulu. Okey, dia bacakan sahaja. Penat memandu berjam-jam, perut pun sudah lapar. Nasib baik ada kedai makan buka lagi tepi hutan ini, walau dah hampir jam 1 pagi. Berhenti dulu perkena mi rebus semangkuk, mesti sedap masakan kat sini. Customer dia pun ramai. Tu sebenarnya dia sajalah. Ini bukan gambar real lah, ini gambar AI. So kalau tengok daripada gambar ni sebenarnya tak ada apa-apa sangat. Tapi apa yang FJ tengok di bahagian ruangan komen itu, yang orang kongsikan kisah-kisah mereka menghadapi situasi seperti inilah. Jadi kita pergi tengok akan komen satu-satu. Okey baik, FJ sebenarnya dah screenshot kan akan komen-komen ini, sebab dia banyak, kalau nak cari lambat. Jadi FJ ambil dalam 5 ataupun 6 posting, kemudian kita akan ulaslah kejadian-kejadian ini. Okey baik, FJ bacakan yang pertama komen cerita seram ni daripada Muhammad Hamdi Awang. Saya pernah kena ke KL melintasi sebuah tempat di Merapoh. Waktu maghrib kelihatan ramai orang dan terang benderang. Mula-mula nak singgah tapi tak jadi. Bila balik dari KL, saya cam lagi tempat tu. Rupanya sebuah tanah perkuburan lama dan sebuah rumah besar yang usang bersemak. Meremang bulu tengok. Okey, dekat masa nak pergi KL, ada sebuah tempat di Merapoh. AJ tak pasti, AJ rasa AJ tak pernah sampai. Pada waktu maghrib nampak kedai tu terang benderang lah. Jadinya bila nak balik tu, bila dia patah balik tu, daripada balik dari KL tu, dia lalu tempat tu. Dia kata tempat tu sebenarnya adalah rumah ataupun tanah perkuburan yang telah lama dan usang dan bersemak. Jadi mula-mula FJ ingat, bila FJ baca komen ni, FJ ingat dia ni tau, kedai tu tutup tau. Masa dia pergi tu mungkin kedai tu buka, jadi masa dia balik tu kemungkinan kedai tu tutup, jadi nampaklah gelap dan sebagainya. Tapi kalau dia confident kata tempat yang sama dan sebagainya, okay, so mungkin benar, mungkin betul ataupun tidak lah. Cumanya pengalaman FJ kalau jalan seram FJ pergi, kebiasaannya kalau FJ nampak sesuatu, kalau tempat tu FJ memang tak pernah pergi atau tak pernah jalan lah, FJ memang tak ingat kat mana kejadian-kejadian yang berlaku tu. Sebab malam dia lain, dia tak sama macam siang. Siang confirm korang insyaAllah akan ingat tempat yang korang lalu. Tapi bila mana malam ataupun tengah malam dan sebagainya, situasi dia lain. Dan kadang-kadang memang AJ rasa memang AJ tak ingat di mana yang tempat-tempat jumpa benda ke beran. Macam itulah keadaan dia. Memang susah nak tahulah itu secara logiknya lah. So itu adalah satu kisah seram. Boleh lah kan waktu maghrib. Cuma FJ expect ialah kemungkinan kedai tu betul, mungkin ramai orang, cuma dia lalu tu kedai tu tutup dan kemungkinan dia salah tempat lah. Itu secara logiknya lah. Tapi kalau korang percaya, ikut lah. Komen yang kedua. Komen yang kedua, masuk meja pula lah. Komen yang kedua, daripada Ikhlima Rahman. Dia kata, kenapa dalam cerita macam ni semua order mi lepas tu mi jadi cacing. Order lah benda lain, lamb chop ke, chicken grill ke, roti ke, pau ke, kan. Kebiasaannya kalau kisah-kisah seram, jumpa kedai, warung apa ke tepi hutan dan sebagainya, mesti nak cerita dia order mi lah.
Kemudian bila dah order mi tu, mi tu bertukar menjadi cacing. Itu yang common sense lah, cerita-cerita seram macam ni. Jadi benda ni pun jadi pertikaian lah kepada orang kan. Kenapa bila cerita seram kan, mesti kau order mi kan. Sedangkan kalau kita sendiri lah nak makan mi, kalau kat kedai-kedai pun jarang sebenarnya, melainkan kedai tu memang jual mi. Okay, tapi kalau kedai-kedai biasa ni, kita biasa orang Malaysia akan makan nasi lah. Mi ni kita makan petang ataupun makan waktu pagi. Jarang lah kita makan tengah malam makan mi. Memang ada orang makan mi, tapi kebiasaannya kita akan cari nasi lah sebab kita lapar kan. So itulah keadaan dia. Kenapa tak order lamb chop ke apa kan. Kalau kita order lamb chop, tak tahulah lamb chop tu jadi apa kan. Tai lembu dia bertukar. So itu adalah selingan saja Jangan nak serius sangat. Ini video santai saja. Okey, komen yang ketiga. Okey, daripada Alisa Muhammad Yatim. Dia kata macam ni: situasi macam ni lah saya nampak dalam perjalanan ke Pantai Timur, tapi ni kurang terang. Yang saya nampak memang sangat terang. Warung penuh dengan orang yang semuanya berbaju putih. Cuma pelik diorang ni datang naik apa, langsung tak nampak kenderaan keliling hutan dara. Okay, ni perjalanan menuju ke Pantai Timur. So tak tahu jalan mana yang diambil. Banyak Pantai Timur boleh lalu daripada Kedah, boleh lalu daripada Selangor, KL, macam-macam lah. Jadi banyak jalan, kita tak tahu jalan mana yang ditempuh. Cumanya pengalaman dia kata dia nampak warung penuh dengan orang semuanya berbaju putih. Pukul berapa pun tak bagi tahu. So kalau katakanlah macam pengalaman FJ pernah nampak situasi ni. Satu warung ni penuh berjubah putih, bersorban. Waktu tu dah pukul 1 lebih. Memang jalan tu jalan sunyi. Kita orang tengah buat rakaman kan dengan waktu tu FJ dengan Apek Kuban buat rakaman. So nampak benda tu. So FJ memang tengok, perhatikan betul-betul. Apa yang FJ rasa itu adalah budak-budak tahfiz. Mungkin baru balik daripada program ke apa ke, ataupun mereka ada macam apa tu, sembahyang malam, sembahyang tahajud ke apa, ada program macam tu. So mungkin diorang makan lewat dan sebagainya lah. Tapi pukul 1 penuh kedai tu dengan orang budak-budak muda pakai jubah putih dan berserban. Cumanya waktu tu kita fikir kalau orang lain nampak situasi tu, kemungkinan dia akan cerita macam ni lah. Kemungkinan dia akan cerita apa tu, macam nampak hantu seram apa semualah kan. Mungkin orang bunian ke apa. Tapi macam FJ suka perhatikan betul-betul lah keadaan ataupun situasi tersebut. Okey, daripada Ishak Muhammad 3. Okay, kita baca sikit, panjang sikit status ni. Saya nak cerita juga. Kami berdua dengan isteri daripada Lipis nak ke Mersing. Sampai di kawasan Tebu Hitam, Rompin, mata rasa ngantuk sangat. Dekat kawasan Tebu Hitam kat Rompin. Carilah tempat bawah lampu jalan, parking haila, enjin pun tak matikan. Nampak ada surau, biarlah nanti senang nak solat pagi esok. Baru dalam setengah jam terlelap, isteri menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuat 2 kali. Saya tersentak. Kemudian Hilux pun kena goyang dengan kuat. Jam baru 2.15 pagi. Cerah mata terus, masuk gear dan gerak terus. Lepas 3 hari lalu kawasan situ, tak ada pun surau. Orang rumah dah bising. Lain tak kalau ngantuk, carilah tempat yang ramai orang parking. Macam kat Jambatan Endau, Tanjung Gemuk. Mujur tak ada apa-apa yang berlaku. Dia tak bagi tidur kawasan laluan dia. Maaf tak nampak. So itulah keadaan tu. Sebenarnya FJ tu tak tahu apa yang isteri dia nampak. FJ dia isteri dia tiba-tiba menjerit kan. Allahu Akbar. Kemungkinan, banyak juga kemungkinan ni kalau kita nak relate dengan cerita seram pun, kadang-kadang ada haiwan tau. Kadang-kadang macam beruk ke apa kan, dia bergoyangkan kereta kita nak makanan ke apa. Kalau tak beruk, kadang-kadang gajah. So AJ pun tak tahulah nampak apa benda kan dekat sini. Kemungkinan kadang-kadang gajah pun dia menggoyangkan kita punya kenderaan. Mungkin ada haiwan-haiwan lain juga yang boleh menggoyangkan kita punya kenderaan. Jadi kena surekan balik lah. Kalau dia nampak benda pelik-pelik tu, mungkin betul lah. Tapi dia tak mention pun dia nampak apa. Cuma yang berlaku ni ialah kereta dia bergoyang. So bergoyang ni macam-macam kemungkinan yang berlaku lah. Weather, atau mungkin ada haiwan yang menggoncangkan kereta dia, ataupun ada angin ke, ataupun memang dia nampak something. So cerita ni dia tak boleh nak kata seram ataupun tidak.
Cuma dia bagi kawasan tu boleh lah kot nak try. Tapi AJ susah lah nak pergi sana. Dekat Tebu Hitam, Rompin, jauh Okey, kalau sebab AJ belah sana memang sukar sikit lah nak membuat rakaman di tempat sebut. Jangan kata kat sana, kat sini pun ada beberapa jalan yang tak habis lagi yang AJ pergi. Okay? Tapi dah banyak lah tempat yang AJ pergi. Kalau dekat berdekatan dengan negeri yang AJ duduk ni apa semua memang banyak. Cuma ada juga jalan-jalan yang masih belum ada kesempatan. Okey, itulah kisah yang disampaikan. Okey, seterusnya iaitu daripada Asyah Jusoh. Dia kata saya pernah sekali kena laluan Greek. Laluan Greek ni AJ pernah lalu pada waktu tengah malam beberapa kali. Okey, pada malam itu saya lalu kedai makan itu cerah. Ada pelanggan makan ramai jugalah. Saya berhenti dan singgah ke tandas. Selesai semua teruskan perjalanan. Selang 2-3 hari perjalanan balik, kami lalu jalan yang sama. Rupanya kedai tersebut sudah diselimuti hutan dan roboh. Ya Allah, seram. Okey, ni pun sama jugalah macam FJ cakap tadi. FJ dah pernah lalu jalan Gerik Jeli ni beberapa kali lah, 2-3 kali pada waktu tengah malam. Dan pernah buat rakaman pun dekat jalan tersebut. Situasi ni memang tak pernah lagi FJ lihat. Cumanya FJ bersangka baik kemungkinan yang dia nampak kawasan cerah tu mungkin salah tempat kot. FJ macam tu lah. So FJ cakap terang kat korang, kalau malam kan FJ memang tak ingat tau jalan mana yang nampak. Contoh ada kedai makan dan apa semua kan pada waktu tengah malam kan. So bila lalu siang, kita akan tercari-cari kat mana yang kedai semalam pun semua. Macam tu. FJ memang, itu memang FJ rasa bukan FJ saja, orang lain pun akan alami situasi macam tu. Maksudnya tak sure di mana yang kita nampak pada malam tu. So malam memang lain, dia tak sama dengan waktu siang. Kalau waktu siang memang kita akan ingat lah. Ada kadang-kadang bila malam kan ada pasang lampu kan, kedai-kedai makan apa semua kan, jalan terpencil lah, memang nampak meriah dan memang nampak cantik gila babe. Tapi bila korang lalu waktu siang, sebenarnya nampak kedai tu buruk je. Tapi sebabkan lampu oren pakai apa semua, memang nampak cantik, memang nampak meriah. Tapi bila lalu waktu siang nampak kedai buruk. Tapi sebenarnya kedai tu buka, bukan tutup. Cuma nampak memang buruk lah, papan tanda buruk apa semua. Tapi bukan tutup, kedai tu buka. Cuma waktu malam kita nampak meriah. Itu mungkin salah satu faktor lah. AJ tak kata cerita tak betul ke apa semua. AJ explain dari sudut kemungkinan yang berlaku lah. Sebab ini pengalaman FJ kan, pergi jalan seram dan sebagainya. Okey, baik. FJ rasa ini adalah yang terakhir. Okey, sebab dia ada banyak, korang boleh buka sendiri dekat gambar tersebut. Okey, FJ baca yang sedikit saja, 6 macam tu yang berkaitan dengan jalan seram. Okey, daripada Yati Ismail, suami saya pernah kena macam ni, laluan Teluk Intan Tapah. Ni jalan baru FJ jalan semalam. Singgah makan warung tepi jalan. Semua berpakaian zaman dahulu kala. Masa tu hampir pukul 1 pagi, hujan lebat. Cari semula tempat itu dah tak ada. Yang nampak kawasan tanah perkuburan dekat-dekat situ. So benda ni pun sama jugalah macam FJ rasa waktu dia nampak tu, waktu malam memang kedai nampak meriah. Tapi bila kau pergi waktu siang, kadang-kadang kau cari kedai tu, mana kedai meriah sebenarnya, kenapa tak macam tak meriah? Ni bukan kedai dia kot. Dia memang situasi macam tu lah. Cumanya jalan Teluk Intan Tapah ni, AJ pun pernah buat rakaman dekat jalan ni. So far AJ tak tahu tahun bila diceritakan ni. Tapi sekarang dah agak moden tau jalan kita menuju Teluk Intan ke Tapah tu. Kalau tak silap FJ, memang sepanjang daripada Teluk Intan ke Tapah tu ada lampu jalan. Kemudian daripada masuk ada sempang Tapah yang korang akan lalu depan penjara Tapah kalau tak silap. Kat situ ada sikit lah kelapa sawit. Kat situ pun ada kisah seram juga. Tapi bila FJ pergi dengan Apek Kuban, FJ tak rasa cerita-cerita yang disampaikan tu mendatangkan kesan kepada DFJ ke apa ke, tak ada lah. Cumanya biasa mungkin lah pada waktu dulu lah FJ bersangka baik. Kemungkinan kalau nak betul pun cerita pada zaman dulu. Sebab dulu sebelum UiTM Tapah tu ada, FJ pernah lalu lah. Waktu tu baru siap kot UiTM Tapah tu. Waktu tu FJ hantar adik ipar FJ belajar kat situ. Lepas tu kan memang sunyi lah jalan tu. Kita orang balik waktu tu dah lepas hantar dia pukul 6 macam tu lah kan. Tapi bila lalu tu memang terasa tau dia punya kesunyian. Lepas tu kita AJ pun aja rasa waktu tu belum buat lagi video jalan seram ni, masa cuak lah juga kan. Waktu tu bawa kereta,
Cakap ish, kalau kereta rosak ni jenuh juga. Tapi sekarang memang dah banyak jalan tu kalau korang tengok ada pam minyak apa semua, dah banyak pembangunan, ada kedai, rumah kedai dan sebagainya. So dah tak macam dulu jalan tapak tu. So dah betul Intan ke Tapas tu pun kalau tak silap je jalan dia biasa saja. Jalan dia straight je. Dia tak pasti ada lampu jalan ataupun tidak. Tapi jalan dia macam bukan jalan hutan macam itulah. Kalau tak silap macam kawasan sawah padi kot, kalau tak silap macam itulah keadaan dia. Okay, so itu sajalah akan komen yang FJ baca. Sebenarnya ada banyak lagi orang ceritakan pengalaman dia, cumanya FJ ambil komen yang berkaitan dengan yang seram-seram sahaja. Okay, yang bukan yang tak seram, ataupun yang dia ada juga orang cerita dekat dalam status tu berkaitan dengan jumpa orang bunian dan sebagainya. FJ tak ambil lah kisah-kisah tu. Kalau korang nak, korang baca sendiri. Dan komen dia pun beribu-ribu Dan FJ ambil top komen saja yang ramai orang like, yang FJ kata berkaitan. So video ini korang rasa betul ke tidak pengalaman, FJ cuma kongsikan pengalaman FJ berdasarkan kisah-kisah yang orang sampaikan. Terus terang jujur FJ cakap kat korang, kalau korang lalu waktu malam, memang situasi dia lain. Kalau korang nampak ada satu kedai terang benderang, lepas tu korang cari, kadang-kadang pada waktu siang korang tak jumpa kedai-kedai tu, sebab dia memang lain situasi dia. Bila kadang-kadang bila lalu, mana kedai semalam betul nampak meriahan, tapi ini macam tak ada pun kedai tu, ataupun kedai tu nampak macam biasa je. Kenapa semalam macam meriah? Memang macam itulah situasi dia. Kalau kedai-kedai yang rajin pasang lampu apa semua kan, pasang lampu gantung atau pokok apa semua kan, memang macam tu keadaan dia. Okay, so pengalaman AJ yang macam AJ cakap tadi, AJ pernah jumpa orang pakai jubah, yang pakai serban siap ramai-ramai duduk atas meja tengah makan. Waktu tu tak ada orang lain, dorang je, depa-depa je. Waktu tu sampai AJ tengok, apa hal kedai ni semua pakai serban, pakai jubah ni. Lepas tu penuh pula tu kedai kan. Tapi bila AJ perhati yang betul-betul, AJ suka perhati yang betul-betul, AJ tak suka tengok sikit-sikit CP-CP je kan. Tengok betul-betul. Waktu tu AJ Apek Goban bawa slow sikit kan. Tengok perhati je, AJ rasa lah itu adalah budak-budak tahfiz yang berdekatan, yang mungkin baru balik daripada program, ataupun diorang ada program Qiyamul Lail ke apa-ke, yang diorang nak kena makan ke apa-ke. Kemungkinan macam tu. Okay, bukannya orang bunian ke apa itu secara logik yang AJ fikirkan lah. AJ alami, bukan AJ fikirkan, AJ alami. So yang kata nampak ada orang ramai pakai jubah, pakai yang pakaian retro ataupun pakaian klasik tu, AJ tak sure lah itu mungkin kalau berlaku tu mungkin kita nak kata itu gangguan lah kan. Kalau macam jubah tadi mungkin budak-budak tahfiz ke apa ke, macam itulah. Kalau yang pakai retro tu mungkin yang jalan Pasola kat Padang Bunta tu diorang baru balik event ke apa ke. Itu bergurau saja lah. Okay, video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.